hadir pengurusi majlis kita pada hari ini. Yang saya hormati Fadil Tuan Guru Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Awang, Presiden PAS, Timbalan Presiden yang berhormat Datuk Seri Ustaz Tuan Rahim Fanman, seluruh staf kepimpinan di atas pentas dan juga kepimpinan yang berada bersama kita ini, dan seterusnya para wartawan yang alhamdulillah bersama dengan kita pada tengah hari ini. Jadi alhamdulillah kita ada masa sehingga jam 2 dan tajuk perbincangan kita ini fokus utamanya adalah kepada umat menuju PRU 15. Jadi tanpa membuang masa, saya sebenarnya mempersilakan sebarang persoalan, pandangan. Jadi format perbincangan kita ini terus soalan, pandangan dan sebagainya dikemukakan kepada Presiden untuk dijawab langsung oleh Tuan Guru Presiden. Jadi saya mempersilakan sebarang soalan, sebarang pandangan dikemukakan kepada Tuan Guru Presiden. Dipersilakan. Okey, mic ada di dengan petugas yang bertugas. Okey, silakan. Macam Datuk Susah sebut tentang tadi, nak tanya soalan lain pun kita buka. Silakan. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joman dari Pendangan TV. Soalan saya kepada Tuan Guru Datuk Seri. Setakat ini Datuk Seri melihat bagaimana dengan kerjasama dengan UMNO ini dalam kerajaan dalam mufakat nasional dan seterusnya membentuk Gabungan Perikatan Nasional setakat ini, sejak berapa bulan menjadi gabungan kerajaan. Saya ingat kita terus jawab betul takut. Ya. Okey. Silakan dulu. Assalamualaikum. Yang berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden, Datuk Seri Timbalan Syiam, Datuk Seri Agung, semua pimpinan dan semua rakan-rakan media. Kita telah berjaya mengambil alih kerajaan dan Pakatan Harapan melalui prinsip demokrasi berparlimen mengikut perlembagaan dan undang-undang. Apabila kita berjaya mengumpulkan rakan-rakan parti politik yang ingin membuat perubahan melalui gagasan muafakat nasional, kerjasama PAS dengan UMNO, diikuti oleh Kongres Melayu dan dianjurkan oleh Tun dan kalangan akademik. Kita berpendapat bahawa negara mestilah melibatkan pimpinan masyarakat majmuk. Tak cukup dengan pimpinan Melayu Islam saja. Kita telah berjaya membentuk satu pakatan dalam kerajaan, walaupun kerjasama yang longgar. Yang kita sebut dalam istilah politik Islam ialah ta'awun ataupun cooperation. Kerjasama yang tidak melibatkan dasar parti masing-masing, hanya menyelesaikan masalah negara yang menghadapi kemelut di masa itu sebelum berlakunya COVID-19. Alhamdulillah kita telah berjaya membentuk kerajaan dapat melangsungkan suatu pentadbiran yang baik dan lebih baik daripada yang lalu. Dalam keadaan kita menghadapi COVID-19 yang mencabar di seluruh dunia, kerajaan dapat menghadapi dengan cara yang baik. Walaupun berlaku isu-isu yang ditimbulkan, isu itu sehingga ini tidak boleh menjejakkan kedudukan kerajaan. Sehingga ini kita telah berjaya mendapat kepercayaan ahli parlimen, walaupun simple majority, tetapi membolehkan kerajaan melaksanakan jenteranya dengan baik. Ya. Terima kasih. Soalan seterusnya.
Okey, silakan. Assalamualaikum, saya Laifah dari Fisher Gazette. Boleh Datuk Sri terangkan ataupun update tentang permohonan untuk bertemu menghadap dengan Sultan Mira? Kita telah menyembahkan permohonan untuk menghadap Yang Maha Sultan Perak dan sudah diterima dan sudah dijawab. Saya tak perlu memberitahu tarikhnya. Bila tiba masanya, kita akan berjumpa. Akan menghadap. Ya. Terima kasih. Salam seterusnya. Okey, silakan. Semoga Datuk Seri dan semua yang ada di depan. Saya lagi dari Malaysia Gazette. Saya nak bertanya tentang cadangan Datuk Seri Hamzah Zainuddin apabila kita nak menumbuhkan membuat satu gagasan besar bersama dengan semua Perikatan Nasional PN dan juga gabungan parti. Kita menganggap itu saja cadangan yang sangat positif. Dan sehingga ini kita dapati majoriti pimpinan bersetuju dengan cadangan itu. Cuma bagi merealisasikannya memerlukan masa sedikit. Apa lagi kita belum lagi tahu bila pilihan raya 15 untuk diadakan. Terima kasih. Salam seterusnya. Buka mikrofon. Assalamualaikum, Tuan Guru Asfaizi dari Malaysia TV. Ada soalan nak tanya mengenai kedudukan PAS dalam Muafakat Nasional, pendaftaran dia bagaimana, apa pendirian PAS dalam isu ini. Kedua, tentang agihan kursi, bagaimana dari segi agihan kursi untuk PRU 15 dan itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Yang penting semua parti yang terlibat ialah parti yang didaftarkan. UMNO, PAS Bersatu, parti yang didaftarkan hari ini. Itu yang paling penting. Adapun gagasan itu suatu perkara yang tidak wajib. Dan sehingga hari ini kita telah berjaya mendaftarkan Perikatan Nasional. Muafakat Nasional walaupun belum didaftarkan tetapi dapat berjalan dengan baik. Adapun dari segi kedudukan kursi itu perlu kepada masa dan kita belum tahu bila pilihan raya. Kita tak berapa dalam perkara ini. Apa yang penting ialah kita dapat membagi kursi dengan cara yang sama, dapat membentuk kerajaan yang kukuh di masa akan datang. Terima kasih. Salam seterusnya. Silakan. Bismillah, saya Azhar daripada Haraka. Saya nak tanya berkenaan dengan Anwar mengatakan bahawa beliau mendapat majoriti daripada 113 number MP dan yakin untuk undi tidak percaya. Apa respon daripada Datuk Seri? Saya rasa ini bukan kali yang pertama beliau membuat berita seperti itu. Dan sebab itu kita perlu menunggu berita yang sebenar. Sudah beberapa kali dia buat berita dan kita tunggu. Kita tak perlu terkapai-kapai membuat keputusan sebelum hakikat yang sebenar berlaku. Ya. Okay, terima kasih. Salam seterusnya. Okay, silakan. Syahid. Datuk Seri Farhan daripada Bernama. Hari ini dilaporkan 10 MP UMNO termasuk Najib dan Zahid menyatakan sokongan kepada Anwar. Jadi apa komen Datuk Seri? Soalan sama. Dulu pernah berita bukan 10 pun, 120. 100 berapa dulu? Ramai lagi. Dan bila berlakunya lain. Jadi kita tunggu bila berita itu berpijak betul-betul dalam lapangan. Jangan tak berpijak. Ya. Terima kasih. Salam seterusnya. Pak. Datuk Seri, selama muafakat ni, Zakia daripada Star, selama muafakat ni, nampaknya UMNO ada satu kumpulan yang asyik menggugat muafakat nasional, asyik menggegar muafakat nasional dan selalu PAS kembali membawa muafakat nasional ke satu kesatuan. Jadi apa plan Datuk Seri sebagai Presiden PAS untuk memastikan there's no more shake-ups of this muafakat nasional, sebab Agong pun dah cakap
jangan mempolitikkan, main politik. Sultan Perak pun dah marah. So, apa plan PAS untuk memperkasakan muafakat, menjadikan muafakat nasional sebagai bukan satu loose coalition, tapi coalition yang betul-betul tekan. PAS mengadakan kerjasama dengan UMNO dalam muafakat nasional di atas sifat parti, bukan kumpulan-kumpulan. Dengan sebab itu, kita tak perlu mengambil kira kumpulan-kumpulan. Pertemuan yang kita buat ialah pimpinan yang rasmi dalam UMNO. Kumpulan kita tak terima, itu tidak rasmi. Ya. Okey, dan seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Silakan. Okey, sila. Hujung. Assalamualaikum Datuk Seri, Azim daripada Sinar Harian. Jadi Datuk Seri ada contoh sikit berkenaan dengan peralihan ke dalam negara juga. Jadi bagi saya ambil bagi Terengganu misalnya dan Kelantan, kiranya Terengganu hanya ada UMNO dan juga yang baru lah satu. Jadi peralihan kursi dalam satu Kabinet Nasional pasakan kekal pada kursi yang PAS UMNO dan juga bersatu di Terengganu, Kelantan dan juga negeri bawah Kedah. PAS UMNO bersatu parti di peringkat nasional. Dengan sebab itu, sebarang keputusan di semua peringkat perlu kepada peringkat nasional. Tak buat peringkat negeri. Dengan sebab itu, perundingan peringkat nasional perlu diadakan. Dan ini yang kami lakukan secara rasmi. Negeri-negeri boleh memberi pandangan saja, bukan satu pandangan yang rasmi. Ya. Terima kasih. Soalan seterusnya. Okey, silakan. Selamat sejahtera, saya NG dari Oriental TV. Pada pandangan Datuk Seri, saya nak tanya, adakah kemudian politik Perak sudah diselesaikan? Isu politik Perak sebahagian besar telah diselesaikan. Pada dasarnya sudah berjaya melantik Menteri Besar dan 5 exco untuk menjalankan tugas. Yang baki itu mengikut proses perlembagaan negeri Perak. Ya. Terima kasih. Soalan seterusnya. Datuk Seri, warisan semalam Datuk Seri Shakir Abdal ada mengumumkan dia akan melebarkan sayapnya sebagai parti nasional di Semenanjung Malaysia sebab PAS, PKR, DAP semua dah ke Sabah. Apa pandangan Datuk Seri? Malaysia sebuah negara demokrasi. Peringkat nasional. Warisan sudah didaftarkan sebagai parti politik. Dan dia berhak untuk tubuh cawangan di mana-mana saja di Malaysia. Kita tak ada halangan. Tak boleh halang dia nak tubuh cawangan dia di mana saja. Ya. Tapi dengan pelebaran sayap ke sini tidak menggugat kedudukan PAS dan tidak menggugat kedudukan. Kita ada kekuatan kita sendiri dan kita yakin dengan kekuatan kita. Sehingga hari ini kita sudah mempunyai hampir 1 juta ahli di seluruh negara. Mempunyai kawasan 190 lebih kawasan parlimen, ada kawasan mempunyai ribu-ribu cawangan. Dengan sebab itu kita merasakan tak jadi masalah warisan nak tubuh cawangan di mana saja. Ya. Okey, soalan seterusnya. Datuk Seri, sejak PAS memasuki Kerajaan Perikatan Nasional, adakah politik PAS sudah melalui satu evolusi kerana sekarang sebagai sebahagian daripada kerajaan? Ya, apabila kita menyertai kerajaan pusat dan kita ada dalam kabinet, sudah tentulah kita berperanan dalam kerajaan pusat, berperanan dalam kabinet dan berperanan untuk menggerakkan jentera kerajaan mengikut konsep pentadbiran negara kita. Dan tak ada masalah, alhamdulillah kabinet kita dapat bertugas dengan baik dan kita terlibat dalam mesyuarat kabinet. Dengan sebab itu kita juga terlibat dalam bersama-sama merangka kementerian-kementerian yang lain.
Kerana kepimpinan negara berpandu pada konsep kolektif. Tidak diktatorship, kolektif. Bukan satu parti yang memerintah. Tak ada masalah, kita tak ada dalam kementerian-kementerian. Yes. Terima kasih. Silakan. Ujung sekali. Datuk Seri. Tak emak. Tak yang mic saya tak apa. Kuat sikit suara. Berkenaan dengan isu MB Kedah dalam isu perubahan kuil menunggu suara di Taman Bersatu Kuala Kedah sehingga menimbulkan kelahian dengan MIC jadi sebagai Presiden apa pandangan rekomen Datuk Seri apabila melihatkan mungkin ada kelemahan sikit di atas pentadbiran MB Kedah yang baru. Saya difahamkan isu itu isu undang-undang, bukan isu agama. Penyelesaian dilakukan secara undang-undang. Dan kita berbincang dengan MLC, dengan siapa saja, dengan masyarakat Hindu, berbagai kaum berdasarkan kepada undang-undang. Bukan saja pembinaan kuil, termasuk pembinaan masjid, surah mengikut undang-undang juga. Ya. Okey, terima kasih. Salam seterusnya. Datuk Seri, nak tanya tentang PR15 nanti. Adakah PAS akan bertanding di bawah PN jika PN bertindak untuk bertanding sendiri? Jawab dia bila hujan turun baru kita buka payung. Hujan belum turun, payung dah ada. Payung dah ada. Bagaimana kita nak buka payung tu, tengok saiz ukuran hujan tu turun. Maksudnya Datuk Seri macam mana? Adakah Kita akan bertanding. Akan bertanding. Pasti bertanding. atas PN ataupun Ya. PN bertanding atas Lihat kepada perbincangan kita rakan-rakan dalam MN dan PN. Terima kasih. Seterusnya. Datuk Seri, apa pendapat Datuk Seri PAS sekarang dianggap sebagai kingmakers sebab setiap kali ada satu lagapan antara Bersatu dan UMNO dan PAS dianggap sebagai kingmakers. Yang penting kita menjalankan tugas untuk perpaduan nasional, perpaduan rakyat. Itu yang penting. Orang nak nama kita kingmaker ke apa, itu terpulang pada orang. Ya. Okey, terima kasih. Baik, soalan seterusnya. Tapi satu lagi, berkenaan dengan mereka ada juga ada setengah berpendapat mana PAS dia makan 2 kolam. Ya. Yang ni pun dia makan, yang ni pun dia Makan 2 kolam. Kita bergerak secara kolektif, sama-sama mendapat faedah, sama-sama menunaikan tanggungjawab bersama. Apa yang penting adalah kita dapat menubuhkan satu kerajaan yang berjaya, yang baik, yang telus, yang dapat pentadbiran dengan sebaik-baiknya. Ya. Terima kasih. Seterusnya. Kemudian kita punya petugas-petugas bercampur dalam berbagai kementerian. Dalam kabinet kita, yang PAS pegang jadi ahli kabinet bukan saja orang PAS, termasuk rakan-rakan dari parti lain. Dari parti lain, kementerian lain, ada juga orang PAS dalam dia. Ini. Terima kasih. Soalan seterusnya. Datuk Seri, Sila. Datuk Seri, untuk PR15 ni banyak parti baru akan tumbuh, akan wujud, terutamanya parti Melayu. Jadi macam mana Datuk Seri melihat, adakah akan ada satu keputusan PR15 ni boleh membentuk kerajaan yang kukuh ataupun masih macam ni lagi? Dari segi kestabilan politik tu. Walaupun soalan tu soalan andaian, kita berpijak di dalam kenyataan yang ada pada hari ini. Kenyataan yang ada pada hari ini ialah ada 3 parti besar orang Melayu, iaitulah UMNO, PAS dan Bersatu. Ini yang penting jadi tonggak. Dalam masa yang sama ada parti-parti lain. Ada UMNO, ada gabungan Barisan Nasional. Bersatu ada gabungan dia dan PAS ada Gagasan Sejahtera. Ini sudah mencukupi gabungan ini melibatkan semua rakyat masyarakat majmuk. Parti lain nak tumpang tubuh itu pulang pada mereka. Kita tak kata. Ya. Soalan seterusnya. Datuk Seri, ada yang beranggapan sejak ahli parlimen PAS yang dilantik, bukan ahli parlimen PAS saja, senator juga yang dilantik sebagai menteri, sebagai timbalan menteri dan sebagainya, tidak menjalankan tidak menjalankan tanggungjawab yang dengan penuh tanggungjawab
seumpamanya dalam KPWKM dan juga dalam kementerian, beberapa kementerian, mereka masih bersikap seperti parti PAS yang lama, bukan sebagai kerajaan. Apa pandangan sebagai presiden? Will you push your people to work harder to be more effective as ministers and deputy ministers? Walaupun dalam masa yang singkat kita memegang jawatan, kita membuat pemantauan dari semasa ke semasa setiap kementerian. Dan kita menerima pengaduan daripada semua pihak yang mengadu tentang kabinet yang kita pegang, tugas yang kita ambil. Sebaik saya mendapat laporan, kita bertindak. Dengan sebab itu, kita mengatasi segala masalah yang dihadapi. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Baik, salam seterusnya. Sila. Datuk Seri, berkenaan dengan PRU 15 juga. Kalau kita tengok PRU 14, Kerajaan Pakatan Harapan menjadi kerajaan atas undian rakyat. Ya. Dan PN naik bukan disebabkan PRU tetapi pertukaran house trading seperti itu. Jadi Ya. untuk PRU 15, adakah PAS gentar kemungkinan untuk kehilangan kuasa itu sebab ini melibatkan undian daripada rakyat, bukannya pertukaran house trading seperti yang berlaku Ya. yang baru-baru ini. Ya. Jadi macam mana persiapan PAS dan macam mana PAS melihat mampukah PAS bertahan sebagai kerajaan untuk PRU 15 nanti? Walaupun kita mengambil alih kerajaan melalui wakil-wakil rakyat, bukan undian rakyat secara langsung, kita membentuk kerajaan melalui wakil-wakil rakyat yang diundi oleh rakyat. Rakyat mengundi dia. Apa yang penting wakil rakyat ini menjalankan tugas di kawasan masing-masing. Itu yang perlu kita gerakkan. Dengan sebab itu, kita tidak gentar menghadapi PRU 15 kerana kita menggerakkan wakil-wakil rakyat kita yang dipilih oleh rakyat walaupun dia sudah pindah parti. Itu yang pentingnya ialah rakyat melihat dia menjalankan tugas. Ya. Terima kasih. Salam seterusnya. Berapa jumlah kursi yang PAS minta untuk bertanding di PRU 15? Nanti penamaan calon. Ya. Okey. Seterusnya. Sri, berhubung dengan situasi kerajaan hari ini tentang kedudukan kerajaan itu, maksudnya ada pihak yang masih mencabar kesahihan, keabsahan jumlah kursi yang dimiliki oleh kerajaan yang ada ini. Jadi macam mana pandangan itu? Sehingga hari ini mereka yang mencabar gagal. Sama ada undi peringkat dasar belanjawan, undi peringkat jawatan kuasa, kita mendapat kejayaan walaupun menjadi yang tipis. Dalam amalan demokrasi, walaupun menang satu undi sudah sah. Ini yang penting. Boleh jalan dengan tugas. Dan mereka berusaha itu gagal. Ya. Baik, salam seterusnya. Okey, last. Okey. Last round. Soalan terakhir. Last round. Okey, sila Harakah. Ada tuduhan yang mengatakan bahawa Puas sikit tak clear buka. Okey, ada tuduhan mengatakan PAS apabila masuk dengan sertai kerajaan, dia telah tergelincir, maksudnya lari pada perjuangan. Apa respon kepada itu? Ahli-ahli PAS sentiasa melakukan muhasabah setiap muktamar. Dan kita mendengar pandangan setiap muktamar PAS. Sehingga hari ini kita turun ke bawah, alhamdulillah, junta terlepas menunjukkan kerjasama yang sangat baik. Yang sangat positif kepada peranan PAS dalam kerajaan. Ya. Okey. Okey, terima kasih banyak. Jadi insya-Allah banyak soalan-soalan yang kami kemukakan dan telah dijawab